Assalamualaikum. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Syafiqah. Untuk hari ini, Cikgu akan terangkan tentang tajuk penyelesaian segitiga bagi petua sinus, tapi Cikgu akan khususkan untuk kes berambiguiti sahaja. Okey, apa itu? Jom, check it out. Okey, di sini Cikgu nak refresh balik. Okey, ini adalah petua sinus. Contohnya, soalan dia bagi di sini 14 cm, sudut pada B 87 darjah, dan dia bagi juga sudut A 30 darjah. Cari panjang BC. Okay. Jadi untuk petua sinus, pastikan syaratnya sama ada dua sudut dan satu sisi diberi, okay, ataupun dua sisi, satu sudut bukan kandung diberi. Apa pula sudut bukan kandung tu? Nanti cikgu terangkan ya. Untuk menjawab soalan ini, soalan dia minta sisi. Jadi adalah lebih mudah kalau kamu guna rumus yang sebelah kiri. Okey, jadi kita kira je lah BC per, cari pasangannya yang bertentangan adalah sudut A. Jadi sin A 30 darjah. Sama juga dengan, kalau di atas BC, panjang sisi, bermakna pasangan satu lagi pun, sisi mesti berada di atas. Jadi pasangan sudut dan sisi yang kita dah tahu, yang ini, B dan juga 14 ni. Jadi 14 per sin 87 darjah. Jadi kita boleh terus tekan kalkulator, cari panjang BC. Okey, ini cikgu cuma nak refresh sajalah. Ini cikgu bagi segitiga kosong. Anda katalah cikgu bagi panjang BC 4 cm, AC 6 cm dan sudut pada A 30 darjah. Okey, cikgu bagi tahu awal, dalam segitiga begini kita ada kes berambiguiti. Okay, kalau ikutkan, dia ada dua sisi dan satu sudut bukan kandung diberi. Okay, ini petua sinus. Kita boleh guna petua sinus. Tapi akan wujud kes berambiguiti. Kenapa? Sebab sisi BC kita boleh pindahkan ke sini. Kita boleh wujud satu lagi segitiga yang baru menggunakan panjang yang sama. Okey. Sebab AB kita tak tahu berapa panjang dia. Okey. Jadi boleh jadi B tu berada di sini. Boleh jadi juga B tu ikut bentuk segitiga yang asal. Jadi kalaulah berlaku kes begini, ini yang kita panggil kes berambiguiti. Apa tu ambiguity? Ambiguity bermaksud kesamaran atau ketidaktentuan yang memungkinkan dua tafsiran dibuat terhadap sesuatu. Okey, ini daripada buku teks lah cikgu ambil. Senang kata, ambiguity untuk kes petua sinus tu kita mungkin akan dapat dua jawapan. Kita tengok bawah, kes berambiguity wujud jika diberi panjang dua sisi AC serta satu sudut bukan kandung. Okey, kita patah balik pada segitiga tadi. Okey, dua sisi diberi 4 dan 6. Yang mana yang dikatakan sudut bukan kandung? Sudut bukan kandung ni paling senang kita nak ingat adalah bukan sudut yang tersepit. Sudut tersepit pula. Okey, sudut kandung ataupun sudut yang tersepit, yang cikgu panggil sudut tersepit ni, dia berada di antara dua sisi yang diberi. Ini namanya sudut kandung. Okey. Ini yang dipanggil sudut kandung. Dia tersepit dengan dua sisi yang diberi. Ini sisi diberi yang pertama, ini sisi diberi yang kedua. Okey. Contohlah ini sisi. Okey, sudut berada di tengah-tengah. Itu yang kita panggil sudut kandung. Jadi, dua sudut yang lain tu, itulah sudut bukan kandung. Jadi untuk kes ni, dia dah menepati dah syarat pertama. Dua sisi diberi dan satu sudut bukan kandung E. Kita tengok pula syarat kedua. Sudut A adalah sudut yang tirus. Okey, tadi sudut kita 30 darjah. Memang tiruslah tu. Okey.
sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung A lebih pendek daripada sisi C. Maksudnya kita ada dua sisi A dan C. Yang bertentangan dengan sudut diberi lebih pendek. Okey. Tetapi lebih panjang daripada, okey, yang ini ayat yang hujung ni jangan risau. Sebab kalau ada kes berambiguity, yang ini automatik dia akan jadi tercapai syarat dia tu. Okey, kenapa cikgu akan explain ya. Kita patah balik. Okey. Kita tengok syarat kedua tadi, sudut tirus ni mestilah bertentangan dengan sisi yang pendek. Okey. 4 cm. Satu lagi sisi yang kita tahu 6 cm. Jadi syarat dia dah ditepati. Okey, tadi dia kata mesti lebih panjang daripada H. Okey. Sebenarnya kita tak perlu risau pasal tinggi ni. Okey. Cikgu buat warna lain pula untuk tidak mengelirukan kamu. Garis tinggi dia mesti daripada puncak ke tapak dan sudutnya mestilah bersudut tegak. Kenapa cikgu kata syarat ini automatik akan tercapai? Kita tengok ya. Sudut 90 darjah bertentangan dengannya adalah hipotenus. Okey, hipotenus ni apa tafsirannya? Dia adalah sisi yang paling panjang. Jadi kalau kita tengok segitiga kecil ni di sini, kalau kita nak bandingkan tinggi dengan hipotenus, dah tentulah hipotenus lagi besar. Jadi sebab itu yang ini kita tak perlu risau. Memang automatik dia akan lebih panjang daripada tinggi. Okey, ini cikgu simpulkan balik. Okey, ada dua bentuk segitiga yang mungkin akan berlakunya kes berambiguity. Yang pertama, bentuk yang biasa tadi yang macam cikgu tunjuk. Dan yang kedua, okey, dia kurus begini. Okey, macam segitiga yang sebelah kiri. Okey, untuk segitiga sebelah kanan, di mana wujudnya satu lagi sisi tu. Okey, macam cikgu tunjuk tadi lah. Okey, kemungkinan dia akan duduk di sini. Sisi titik B kita. Okay. Untuk kes yang sebelah kiri, okay, kemungkinan panjang AB tu akan jadi lebih besar. Okay, jadi A tu dia mungkin akan ke sini. Okay, jadi sini. Jadi sinilah kemungkinannya A prime kamu. Okay, sekarang cikgu nak test. Antara segitiga ni, ada 4 segitiga ni, yang mana wujud kes berambiguity? Kita tengok satu persatu. Yang pertama ni, dia bagi sudut 30 darjah, bertentangan dengan dia adalah sisi yang pendek berbanding sisi satu lagi yang diberi. Jadi, yang ini macam kita bincang tadi kan bentuknya. Okay, jadi, wujud kes berambiguity. Okey, untuk segitiga yang kedua ni, okay, yang ini dua sudut diberi. Okey, jadi yang ini tidak wujud kes berambiguity sebab kita boleh selesaikan menggunakan petua sinus yang biasa. Yang ketiga, segitiga warna pink ni. Kita ada sudut. Sudut tu bukan sudut tirus. Okey, tadi sudut yang diberi mestilah sudut yang tirus. Jadi, untuk segitiga ni tidak wujud kes berambiguity. Kalau kita tengok pun, sisi yang bertentangan dengan dia lebih panjang daripada sisi satu lagi. Okey, yang keempat kita tengok 40 darjah. Okey, ini sudut tirus. Pas. Bertentangan dengan dia 6.5, lebih pendek daripada 8 cm. Bermakna segitiga ini wujud kes berambiguity. Simple je sebenarnya kan kes berambiguity ni. Tapi ramai yang keliru. Okey, tak apa, kita cuba lagi. Jom cuba soalan 1. Okay, bagi setiap segitiga berikut, tentukan sama ada wujud kes berambiguity atau tidak. Ada 2 jenis segitiga. Kamu buatlah bentuk segitiga macam mana pun. Okay. Yang penting bentuknya segitiga. Label lah A, B, C. Okey, sekarang ni sudut B, bermakna sudut tu berada di titik B. Sudutnya
62.5 darjah. BC 14.5. Jadi di luar ni 14.5. AC 10. Kita tengok sudut yang diberi 62.5. Sudut tirus. Okey, jadi syarat ni pas. Bertentangan dengan sisi yang lebih pendek. Pas juga. Bermakna segitiga ni wujud kes berambiguiti. Okay, soalan B pun sama, buat je freehand segitiga. Titik P, Q dan R. Sudut R 28 darjah. QR 8.2. PQ 11.4. Sudut tirus, syarat dia dah pas. Tapi sisi yang bertentangan dengan dia lebih panjang daripada sisi satu lagi. Bermakna tidak wujud kes berambiguiti. Macam budak tadika pula kan. Itu sahaja soalan untuk jom cuba 1. Ini adalah soalan untuk jom cuba 2. Macam mana nak jawab? Jangan lupa tonton video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan share kepada kawan-kawan. Dan jangan lupa tekan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.